Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini kami akan membentangkan kertas kerja berkaitan isu-isu depresi dalam kalangan mahasiswa, analisis solusinya menurut falsafah pendidikan. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada pensyarah penilai kami, iaitu Ustaz Wan Muhammad Amjad. Dan kertas kerja ini disediakan oleh kami berdua, iaitu rakan seperjuangan saya, Tyra Audrey Terence, nombor matrik 20208-22106, dan saya, Siti Nur Aina Nazira binti Abdul Halim, bernombor matrik 20208-22254. Pengenalan bagi kajian ini adalah sistem pendidikan adalah pembangkit pembangunan negara. Hal ini karena sistem pendidikan yang cekap akan melahirkan masyarakat yang berpengetahuan serta berakhlak dan seterusnya dapat menghasilkan modal insan yang mempunyai minda kelas pertama. Dalam dunia globalisasi pada abad ke-21, keperluan untuk menghasilkan modal insan yang berkualiti semakin penting. Peluang untuk melaksanakan transformasi sesuatu yang menarik. Namun, harus diakui bahwa cita-cita tinggi ini sangat mencabar. Mahasiswa yang melanjutkan pelajaran tentunya ingin mempertingkatkan martabat, ilmu, serta profesi masing-masing. Mahasiswa sanggup meneruskan pelajaran dengan inisiatif diri sendiri dan menghadapi cabaran yang akan datang. Hakikatnya, kebanyakan mahasiswa menghadapi masalah depresi. Objektif dalam kajian ini adalah untuk mengkaji isu depresi mahasiswa dan menyelesaikan masalah berpandukan falsafah pendidikan kebangsaan. Bagi mencapai matlamat ini, beberapa objektif khusus telah ditetapkan di dalam kajian ini. Berikut adalah mengenal pasti faktor depresi mahasiswa, yang kedua mengetahui implikasi falsafah pendidikan kebangsaan, dan juga mengenal pasti penyelesaian masalah berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Penyataan masalah dalam kajian ini adalah masalah depresi yang menimpa mahasiswa pada hari ini. Walaupun tidak berapa ketara, tetapi ia sangat merisaukan. Pengkaji akan dapat menjawab berbagai soalan yang berkaitan dengan depresi mahasiswa ini untuk membantu mahasiswa mengatasi depresi yang dihadapi. Kajian ini dilakukan karena pengkaji melihat masalah depresi ini sudah menjadi masalah yang melanda masyarakat kita, terutamanya di kalangan para pelajar, di mana mereka lebih terdedah dengan masalah tersebut. Kajian ini bertujuan agar masalah depresi dapat dikurangkan dan diatasi dengan mengamalkan gaya hidup sehat dengan melakukan aktivitas senaman dan sukan. Ia juga dapat memberikan maklumat kepada mahasiswa mengenai pentingnya pengamalan aktivitas senaman dan sukan dalam kehidupan sepanjang hari. Di negara kita, sebilangan besar masyarakat menganggap bahwa masalah depresi ini masih di peringkat awal karena kita jarang mendengarnya terjadi atau dipaparkan melalui media cetak maupun elektronik. Hal ini kebanyakan masyarakat kita menganggap masalah depresi sebagai masalah pribadi dan boleh diselesaikan dengan sendiri. Kan tetapi individu yang menghadapi masalah tersebut menderita tanpa bantuan psikologi dan kurang mengamalkan gaya hidup yang sehat. Seterusnya, kajian literatur, yaitu berdasarkan tinjauan literatur, didapati bahwa coraknya dekat serupa dengan kajian luar negara dengan tahap tempatan. Pada tahun 2006, Asmawati melakukan penyelidikan mengenai tekanan akademik dan tindak balas terhadap punca tekanan di kalangan pelajar. Universiti Kebangsaan Malaysia pula mendapati bahwa 3 penyebab utama depresi adalah kekecewaan, perasaan beban, serta tekanan. Selain itu, banyak kes kemurangan tidak dikenal pasti karena tidak mengukur kemurangan para mahasiswa. Menurut Fleming dalam poll 2011, akibat daripada tidak pengenal pastian pelajar yang mengalami depresi boleh membawa maut. Depresi juga berkemungkinan akan menyebabkan pelajar berhenti dari universiti dan cenderung untuk menjadi penagih dada, memabuk, malah membunuh diri. Terdapat 5 faktor berlakunya depresi terhadap mahasiswa. Yang pertama ialah faktor akademik, kedua faktor keuangan, ketiga faktor penularan wabak COVID-19, keempat faktor kesenian, dan kelima ialah faktor gangguan psikologi. Bagi faktor akademik,
di mana pelajar university perlu bersaing dengan pelajar lain dan hasilnya tidak mendapat keputusan yang cemerlang. Mereka juga mengalami tekanan dari segi beban kerja, kawan dan pencara untuk mengekalkan hasil kerja yang baik dan menyelesaikan tugasan tepat pada masanya tanpa gagal. Setiap pelajar tidak ingin berdepan dengan kegagalan dalam akademik. Sehubungan itu, faktor keuangan juga menjadi faktor yang menyebabkan depresi terhadap mahasiswa. Di era globalisasi ini, kos perbelanjaan dan yuran menyebabkan pelajar mengambil keputusan untuk bekerja sambilan bagi menampung hidup yang selesa semasa di kampus. Sebilangan mahasiswa kini bekerja dengan lebih banyak jam untuk mengatasi masalah kenaikan kos yuran pengajian. Malah mereka juga berasa malu untuk meminta uang daripada ibu bapak mereka karena beranggapan bahwa meminta uang daripada ibu bapak akan mengundang bebanan dan kesusahan kepada ibu bapak. Namun, jika mahasiswa yang berpengetahuan dalam pengurusan keuangan diramal dapat mengendalikan tekanan dengan lebih berkesan berbanding pelajar yang tiada pengetahuan dalam pengurusan keuangan. Selain itu, ditambah pula dengan penularan wabak COVID-19 pada masa kini, pengajaran serta pembelajaran mahasiswa dilakukan secara dalam talian. Perkara ini memberi impak kepada mahasiswa seperti keruntuhan ataupun burnout, tidak memahami bahan kuliah secara optimal, keliru dengan kaidah pembelajaran dalam talian, serta merasakan keupayaan dan nilai mereka merosot secara drastik. Hasilnya yang menyebabkan perubahan gaya hidup mahasiswa. Wabak COVID-19 menjadi punca tekanan dan pengaruh besar terhadap mahasiswa pada masa kini. Hal yang demikian, mahasiswa mudah untuk mengalami masalah-masalah psikologi yang berbeza, terutamanya mereka yang mempunyai pendedahan secara langsung terhadap wabak tersebut. Samping itu, faktor kesunyian, yaitu mahasiswa sering berasa kesunyian. Perasaan sunyi merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan apabila menghadapi tekanan. Keadaan yang sunyi akan mewujudkan perasaan yang negatif, sedangkan yang tidak memenuhi status sosial sebenar atau defisit dalam kesaling hubungan emosi kemudian. Sunyi disebabkan oleh tiada pasangan hidup, tiada rekan untuk bercakap, tiada orang untuk meluangkan masa bersama dan sebagainya. Ia juga mendorong mahasiswa untuk bunuh diri. Oleh itu, kebanyakan mahasiswa sentiasa mencari pasangan yang sesuai dengan diri mereka supaya mereka difahami, dan mahasiswa ingin merasakan kehidupan yang positif, sehat, dan memuaskan dengan pasangan mereka, lantas menyebabkan kesepian dan kemurangan. Akhir sekali, faktor berlakunya depresi terhadap mahasiswa ialah mengalami gangguan psikologi seperti masalah tidur. Masalah tidur boleh dipengaruhi berbagai proses tingkah laku dan fisiologi yang membawa kepada komplikasi kesehatan. Mahasiswa yang mengalami tekanan akan sering berhadapan dengan masalah tidur yang tidak baik ataupun tidak sempurna. Ini menjadi faktor kepada kelemahan pembelajaran dan kesejahteraan dalam kalangan mahasiswa serta menyebabkan kemerosotan kualiti hidup. Implikasi falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan dirumuskan pada tahun 1988 dan dinyatakan dalam Akta Pendidikan 1956 yang berbunyi, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Falsafah pendidikan dilahirkan melalui proses yang agak panjang, yaitu proses pembinaan bangsa dan negara sejak merdeka. Ide pengembangan FPK dicetuskan setelah penerbitan laporan jawatan kuasa kabinet pada tahun 1979. FPK digubal oleh pakar-pakar pendidikan secara teliti dengan mengambil berat keperluan individu, masyarakat, dan negara. Kenyataan FPK menekankan bahwa sistem pendidikan di Malaysia memberi penekanan ke arah pengembangan potensi individu secara bersepadu dan komprehensif ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
FPK perlu dijadikan teras pendidikan negara ini bermula dari pendidikan prasekolah hinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Seterusnya, konsep FPK. Falsafah pendidikan kebangsaan merangkumi unsur epistemologi, metafizik, dan aksiologi. Secara tidak langsung, ia mengandungi falsafah idealisme, realisme, perennialisme, progresivisme, dan eksistensialisme. FPK digubal berdasarkan daripada pemikiran yang rasional dan juga kritis, selaras dengan ideologi negara, seperti yang dinyatakan di dalam laporan dan dasar pendidikan, termasuklah rukun negara. FPK menggariskan semua istilah, pemikiran serta prinsip berkaitan dengan bidang pendidikan di negara kita. Dengan kata lain, ia menjadi satu entiti keseluruhan yang menggabungkan maklumat, dasar dan amalan pendidikan secara konsisten dan logik. Maklumat FPK ialah menjelaskan amalan pendidikan terkini secara rasional serta membimbing tindakan dan perkembangan atau pergerakan pendidikan pada masa depan. Tambahan pula, maklumat pendidikan negara iaitu melahirkan insan yang baik dan sempurna agar menjadi warga negara Malaysia yang berjasa. Melahirkan masyarakat yang sempurna dan menghayati ciri-ciri iaitu percaya dan patuh kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara, serta memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. KPM menyatakan bahawa Malaysia mampu mencapai matlamat pendidikan seperti melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan boleh melaksanakan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Hal ini dapat membina individu yang mahir dan cekap agar dapat memberikan sumbangan terhadap kemajuan dan pembangunan negara. Memberi panduan dan arahan kepada pakar pendidikan untuk merancang atau melakukan pembaharuan sistem pendidikan berdasarkan idea, konsep dan maklumat pendidikan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan digubal dengan teratur dan teliti oleh pakar-pakar pendidikan dengan menitik beratkan semua aspek yang berkaitan dengan keperluan individu, masyarakat dan negara. FPK berperanan menjadi dasar serta pertimbangan asas bagi menentukan maklumat pendidikan negara dan menjadi rujukan dalam membantu para pendidik untuk memahami sistem pendidikan negara dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Ia juga berperanan sebagai dasar dan pertimbangan asas dalam menentukan kurikulum, bahan-bahan pelajaran dan strategi pengajaran serta pembelajaran. Ia juga bertindak sebagai pengawal ke atas aktiviti penyelewengan daripada dasar pendidikan. Berikut merupakan beberapa elemen penting yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu pendidikan suatu usaha berterusan, perkembangan potensi individu, unsur intelek, unsur rohani, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, unsur emosi, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Berikut merupakan antara solusi bagi menangani depresi. Yang pertama, rawatan psikologi seperti terapi tingkah laku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dan terapi interpersonal IPT. CBT adalah sejenis terapi bicara atau komunikasi dengan psikoterapi. Rawatan ini juga memfokuskan untuk mengubah pemikiran negatif yang dapat menyumbang dan menjejaskan emosi. Terapi interpersonal atau IPT memfokuskan pada masalah dalam hubungan peribadi dan kemahiran yang diperlukan untuk menangani perkara ini.
Beberapa kajian juga mendapati bahawa IPT mungkin berkesan sebagai ubat antidepresan untuk merawat depresi. Ia juga dapat merawat gangguan mental seperti gangguan bipolar, kecelaruan identiti, dysthymia, gangguan panik dan seangkatan dengannya. Yang kedua, rawatan perubatan atau menggunakan ubat-ubatan yang dipreskripsi oleh doktor atau pakar perubatan seperti tricyclic, REMAS, SSRIs, SNRIs. Seseorang tidak boleh berhenti mengambil antidepresan sehingga mereka berunding dengan profesional perubatan. Seorang doktor boleh memberi nasihat mengenai cara mengurangkan dos dengan selamat dari masa ke semasa. Yang ketiga, menerapkan elemen FPK pada diri supaya dapat membantu individu mempunyai kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan serta membuang jauh perasaan ingin membunuh diri. Akhir sekali, mengamalkan gaya hidup yang sihat dapat menyokong seseorang dalam menguruskan depresi seperti bersenam secara berkala, mengamalkan diet yang sihat, mengelakkan tembakau dan alkohol, mencari hobi atau mencuba sesuatu yang baru. Simpulannya, berdasarkan daripada hasil dan pembincangan di atas, dapat disimpulkan bahawa kesukaran penyesuaian disebabkan jadual waktu pembelajaran yang padat serta tugasan dan aktiviti membuatkan mahasiswa berasa letih. Setiap individu maupun mahasiswa seharusnya dapat berfikir dengan baik mengenai perancangan pada masa hadapan dan bersiap sedia dengan apa jua halangan yang mendatang. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.